Akta Kesatuan Sekerja 1959 menyatakan bahawa kesatuan sekerja dianggotai oleh pekerja dan majikan. Akta Perhubungan Perusahaan 1967 menyatakan kesemua kesatuan sekerja perlulah didaftarkan di bawah perundangan awam. Kesatuan sekerja sangat penting untuk memelihara kebajikan pekerja seperti kerja lebih masa dan kadar upah yang rendah. Tujuan utama keanggotaan kesatuan sekerja dianggotai oleh dua pihak, iaitu pihak majikan dan pekerja, adalah untuk menyelesaikan isu yang berbangkit. Masing-masing membawa agenda yang berbeza. Pekerja memastikan hak mereka tidak tertindas, manakala majikan pula perlu memastikan syarikat mereka tidak menerima sebarang kerugian ataupun meminimumkan kerugian. MTUC merupakan kesemua kesatuan sekerja swasta perlulah didaftarkan di bawah MTUC. Kesemua kesatuan sekerja kaki tangan awam perlulah didaftarkan di bawah Perbadanan QPEC. Pekerja-pekerja SESB telah wujud lebih daripada 63 tahun yang lalu sejak Sabah di bawah pemerintahan SBUB. Nama pertama yang digunakan ialah North Borneo Electricity Berhad, Sabah Electricity Berhad, Lembaga Elektrik Sabah, dan telah ditukar kepada Sabah Electricity Sdn Berhad pada tahun 1991 dan telah diswastakan. Faktor penubuhan kesatuan sekerja ini ialah menuntut untuk meluaskan kuota kerja dan menuntut untuk kenaikan gaji. Pemilihan keanggotaan kesatuan sekerja dipilih 2 tahun sekali melalui undi sulit. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kejayaan yang pernah dicapai. Seterusnya, kejayaan yang pernah dicapai ialah Elaun. Pada mulanya, SSB hanya menikmati Elaun Dobi dan elektrik. Namun berkat kerja keras kesatuan kerja, mereka berjaya mewujudkan Elaun pengangkutan. Elaun ini bertujuan untuk servis kereta dan menukar tayar kereta yang digunakan untuk perkhidmatan kerana bentuk muka bumi di Sabah dan kawasan pedalaman sangat teruk. Seterusnya ialah Elaun kompetensi. Elaun ini diberikan kepada pekerja yang berkemahiran tinggi, bertujuan untuk memberi gaji mengikut tahap kemahiran setiap pekerja. Semakin tinggi grade, maka semakin tinggi elaun yang diterima. Elaun bermula dengan yang paling tinggi adalah RM 250, sederhana 200, dan yang paling rendah ialah RM 100 ringgit. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya kita melihat kepada impak dan kesan pandemik terhadap budaya kerja pekerja SSB sepanjang tempoh PKP dilaksanakan, serta kita akan melihat perbezaan budaya kerja yang dialami oleh pekerja SSB sewaktu pandemik. Syarikat SSB memiliki dua jenis bidang pekerjaan dalam syarikat. Yang pertama ialah kumpulan pekerja dalam aspek operasi yang khususnya hanya bekerja di pejabat. Seterusnya ialah pekerja teknikal yang bertugas menyelenggara sebarang kerosakan elektrik di lokasi-lokasi yang terdapat kerosakan. Antara kesan COVID-19 ke atas pekerja SSB ialah mereka perlu mengadaptasi budaya baharu. Pertama sekali, kesan terhadap kumpulan pekerja sistem operasi SSB. Sebelum berlakunya pandemik, para pekerja hanya menjalankan pekerjaan mereka khususnya hanya dari pejabat. Rentetan daripada kes penularan COVID-19 yang semakin meningkat di Malaysia telah menyebabkan para pekerja diarahkan untuk bekerja di rumah. Hal ini bermakna bahawa pekerja SSB mengalami perubahan budaya kerja, iaitu mereka tidak lagi perlu ataupun tidak dapat melaksanakan pekerjaan secara bersemuka. Kesemua urusan pekerjaan hanyalah melalui hubungan atas talian. Kesan seterusnya ialah khusus kepada pekerja teknikal, iaitu mereka perlu mematuhi gerak kerja secara bergilir. Syarikat SSB telah bertindak dengan mengeluarkan jadual kerja secara bergilir bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 terhadap pekerja teknikal. Hal ini kerana pekerja teknikal terpaksa bergerak ke tempat-tempat ataupun lokasi-lokasi tertentu. Mereka telah diarahkan untuk bekerja mengikut prosedur SOP yang telah ditetapkan serta mereka disediakan dengan peralatan-peralatan sanitasi sebagai langkah berjaga daripada jangkitan COVID-19. Okey, seterusnya usaha dalam menghadapi COVID-19. Bagi pekerja ofis, mereka diarahkan untuk tidak turun bekerja tetapi hanya bekerja dari rumah sahaja. Perjumpaan-perjumpaan atau perbincangan yang dibuat sesama mereka dilakukan secara maya melalui aplikasi Google Meet, Zoom dan sebagainya. Untuk pekerja teknikal pula, mereka masih diperlukan untuk turun bekerja tetapi mereka bekerja secara bergilir-gilir tetapi masih mengikut SOP yang telah ditetapkan, iaitu memakai mask waktu bekerja dan tidak lupa juga untuk memakai hand sanitizer. Kesimpulannya, walaupun pekerja SSB Kota Kinabalu menghadapi kesulitan melaksanakan kerja mereka, namun mereka masih lagi gigih mencari inisiatif lain agar dapat melaksanakan tugas mereka.